Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa pra-kolonial. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Syazwan Syami bin Muhammad Safruddin, iaitu saya, Muhammad Abu Bakar Adam, Muhammad Riyadus Solihin, Sharvin anak lelaki Marimutu dan Lim Yen Sin. Baiklah, saya akan teruskan kepada tajuk saya, iaitu sinopsis. Susul masa pra-kolonial ini merujuk pada satu zaman negara ini belum dikenali sebagai Malaysia dan belum dijajah oleh penjajah Eropah, iaitu sebelum 1511 Masihi. Pada susul masa pra-kolonial, konsep etika telah terjelma dalam tingkah laku dalam kehidupan seharian. Formal atau tidak formal disebut sebagai adab, adat istiadat dan adat resam. Kehidupan seharian masyarakat pada zaman ini, iaitu zaman pra-kolonial di tanah Melayu, banyak berpandukan kepada sistem nilai dan norma masyarakat. Sebagai contohnya, menghormati orang tua merupakan nilai yang utama, khususnya dalam menjaga hubungan yang baik antara ahli masyarakat. Kewajiban ini digariskan oleh pelbagai falsafah, antaranya kalau tidak ada warga tua, warga muda tidak wujud. Orang tua lebih dahulu makan garam dan selebihnya. Dalam pra-kolonial ini telah ada adab, adat resam dan adat istiadat. Saya akan berikan pembatangan selanjutnya kepada rakan saya. Selamat sejahtera kepada lecturer dan kawan-kawan. Nama saya Lim Yen Sin. Nombor matrik saya ialah 17 DDT 22 F1011. Hari ini saya mau bentangkan tentang adab. Adab adalah tingkah laku serta tutur kata yang halus, sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus. Kesopanan lah. Adab juga adalah cara seseorang berkelakuan dalam sesuatu situasi tertentu, sama ada pergaulan, makan, tertib budi bahasa dan tingkah laku yang halus dan sopan. Okay. Beradab maksudnya menunjukkan adab berbudi bahasa yang sopan. Beradaban pula ialah keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Tamadun. Berperadaban sama ada telah mencapai peradaban yang maju. Bertamadunlah. Sini adalah contoh adab makan. Adab makan sama ada makan makanan halal yang untuk orang Melayu lah. Tidak bersandar, tidak mencela makanan, tidak meniup makanan, memulai makanan dengan membaca bismillah. Makan dan minum dengan tangan kanan. Makan sampai habis. Menjilati jari saat selesai. Selesai makanan, membaca alhamdulillah. Contoh adab lain, adab bertamu ialah tidak mengintip, mengetuk pintu dengan pelan, ucapkan salam tidak lebih daripada 3 kali. Setelah 3 kali salam tidak ada jawapan, hendaknya pulang. Tidak menghadap pintu saat mengetuk. Berjabat tangan ketika bertemu. Jika diminta pulang, maka hendaklah pulang. Contoh adab yang ketiga, adab berteman, iaitu saling berbagi, menjauhi giban, berwajah ceria, tidak sombong, tidak bisik-bisik saat bertiga, tidak bergejek, tidak mengancurkan benda tajam dan saling memaafkan.
Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Riyadul Solihin bin Muhammad Tahrin. Sekarang saya nak tentang pengenalan adat istiadat. Maksud adat ni adalah daripada pinjaman bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Bahasa Arab yang bermaksud macam tadi, yang bermaksud kebiasaan. Istilah ini sendiri memberi pengertian yang agak meluas dalam situasi satu bentuk perbuatan atau tingkah laku dan cara manusia berfikir yang lama telah wujud, yang diamalkan. Maknanya adat istiadat ni dah lama dibuat. Dia daripada zaman-zaman dulu lagi, nenek moyang kita, yang dianggap tradisi sampai zaman sekarang. Okey, sekarang kita masuk jenis-jenis dia ada banyak, tapi kita ambil sikit je. Yang pertama, adat mandi, adat anak iban, adat pepatih. Adat pepatih ni orang negeri Sembilan diguna. Setahu saya lah, orang negeri Sembilan. Lepas tu adat pijak tanah, adat Temenggung, berkatan, buka tanah baru, orang Iban Sarawak. Lepas tu cukur jambul, naik buai, kaum Melayu. Tu magavau, melingan perut untuk kaum Melayu. Adat berpantang selepas bersalin, masyarakat Melayu. Lepas tu adat perkahwinan ada, adat bersawah tradisional masyarakat Melayu. Jadi kita pergi contoh-contoh dia punya huraian dia. Kat huraian dia, contoh yang tadi kita ambil adat pijak tanah. Ni orang Melayu. Adat ini dipanggil adat jejak tanah atau turun tanah. Dia sebagai meraihkan anak yang baru pandai berjalan, yang baru lahir dia bukan ajar, dia macam ajar lah budak ni pijak tanah supaya pandai berjalan lah. Pijak tanah bermaksud seorang anak kecil dilepaskan untuk memijak tanah sebagai lambang meneruskan kehidupannya. Ini dijalan secara berbeza dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari segi cara maupun barangan yang digunakan. Okay, seterusnya kita pergi ke pantang larang. Semasa kehamilan kaum Cina. Lepas tu yang pertama, wanita hamil dilarang membuat kerja-kerja memaku kerana dikhawatiri anak dalam kandungan cacat kerana terkejut. Contoh dia, wanita hamil ni dia pergi buat kerja memaku. Jadi dia takut anak dia jadi cacat lah. Macam orang Melayu pula, dia tak boleh mancing, takut nanti anak dia sumbing. Itu seterusnya, wanita hamil dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau memukul binatang kerana risaukan anak yang di dalam kandungannya akan terkena badi. Contohnya dia panggil, jerit-jerit anjing-anjing, takut anak dia jadi anjing pula dalam perut nanti, kena badi lah. Lepas tu wanita hamil dilarang memikirkan tentang masalah dikhawatiri anak akan terganggu. Contohnya dia tak boleh banyak fikirkan masalah, takut nanti anak dalam perut tu terganggu lah. Lepas tu seterusnya akhir sekali, larangan menggosok perut dengan terlalu kerap kerana bimbang anak akan menjadi manja apabila besar nanti. Itu je. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Syarvin, anak lelaki Marimutu. Saya nak bercakap tentang perkahwinan masyarakat India. Tiramanan bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Ada 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India, iaitu Wajikat Tirmanam, Tamil Tirmanam dan Dia Tirmanam. Perkahwinan ini akan mengikut suku yang ada dalam masyarakat India. Antara adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu termasuklah menyerah sebiji kelapa yang dilubangkan di bahagian atasnya, menuang air susu ke dalamnya, memberi sirih, mencium tapak kaki kedua ibu bapa dan memberi hadiah roti kepada bapa mertua serta memberi sarih kepada ibu mertua dan wangnya. Seterusnya, upacara monolog Gunung Kinabalu. Upacara monolog Gunung Kinabalu ini merupakan salah satu adat warisan yang hampir tidak diamalkan lagi oleh penduduk setempat di sekitar Gunung Kinabalu. Upacara ini dapat dilihat dari 2 variasi yang berbeza melalui kepercayaan dan
bahan-bahan upacara yang dilakukan oleh pengupacara dari komuniti Bundu Tuhan dan komuniti Kiau yang berada berhampiran sekitar Gunung Kinabalu. Upacara dilakukan sebelum perjalanan atau pendakian ke puncak Gunung Kinabalu dimulakan. Upacara ini bertujuan untuk memohon restu atau izin dan jaminan keselamatan sepanjang pendakian. Mengikut kepercayaan, upacara ini perlu diadakan bagi memastikan pendaki atau penziarah tidak disalah taksir sebagai roh-roh yang mati yang mana akan menyebabkan mereka sesat dalam perjalanan atau mengalami musibah. Selain itu, adat mandi anak Iban. Memberi mandi anak atau bayi bagi masyarakat Iban merupakan satu kemestian kerana hal ini dapat mengelakkan anak mereka ditimpa oleh kejadian yang tidak diingini semasa berada di kawasan sungai pada suatu hari kelak. Upacara ini diadakan sebaik sahaja anak itu diberi nama sebagai satu simbolik kepada kehidupan masyarakat Iban yang mempercayai bahawa dewa segala sungai dan air yang digelar Seragindi akan melindungi anak tersebut. Ia juga dikatakan sebagai perjanjian dengan makhluk air supaya menyelamatkan anak tersebut daripada mendapat kecelakaan di dalam sungai seperti karam, lemas dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Bakar Adam bin Masnawi. Nombor matrik 17 DDT 22F1002. Hari ini saya akan membentangkan tentang adat resam kaum Melayu. Okey. Adat resam kaum Melayu. Adat resam dalam masyarakat Melayu bermaksud undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan sejak turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Sebagai contoh, adat perkahwinan Melayu sama ada adat meminang, adat akad nikah dan adat bersanding. Pengenalan ringkas tentang adat perkahwinan orang Melayu. Dan dalam masyarakat Melayu, adat resam kahwin Melayu antara adat resam yang paling penting dan dipegang teguh oleh kebanyakan orang Melayu baik di kawasan luar bandar maupun di bandar. Sebagaimana mana-mana kaum lain, ia memerlukan perbelanjaan yang agak besar. Adat istiadat perkahwinan merupakan satu adat yang penting bagi mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Seterusnya, dalam pengenalan adat meminang. Dalam masyarakat Melayu, ibu bapa bakal pengantin lelaki menugaskan sebilangan orang tua yang rapat untuk bertemu dengan ibu bapa anak perempuan agar mendapat persetujuan. Ibu bapa anak perempuan akan meminta sedikit masa demi adat untuk membuat pertimbangan atas alasan bahawa mereka harus berunding dengan saudara-saudara mereka walaupun mereka telah tahu tentang kunjungan utusan sebelum ketibaannya dan telah memberikan persetujuan. Ini mungkin mengambil masa beberapa hari atau paling lama seminggu. Ibu bapa anak perempuan kemudian menugasi sebilangan saudara yang terdiri daripada kedua-dua lelaki dan perempuan untuk menyampaikan keputusan mereka untuk menerima pinangan. Saya Muhammad Syazwan Syami akan memberikan kesimpulan berkenaan dengan tajuk kami. Kesimpulannya, konsep etika dan peradaban perlu dihayati melalui kerangka pemikiran masyarakat Malaysia agar kekuatan nilai kepribadian dalam nama masyarakat berdiri utuh sekaligus mampu mendepani cabaran kehidupan yang semakin kompleks. Matlamat ke arah pembinaan negara bangsa yang hebat dapat dibentuk dan dicapai dan akhirnya membawa kepada matlamat akhir yang diidamkan, iaitu perpaduan. Sekian, terima kasih.